Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita pada petang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa dan insya-Allah kita bersama-sama akan berbincang mengenai tasrif, ilmu tasrif, muka surat 131. Tasrif muka surat 131. Salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua, sudah hadir bersama dengan kita Puan Zaidah. Okey, sebelum saya mulakan kelas ni, tuan-tuan, saya nak pastikan terlebih dahulu adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Hamidah. Waalaikumsalam. Macam mana tuan-tuan? Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ya? Syukran Puan Zaidah, syukran. Okey, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm. Mari kita mula kelas kita hari ini bi qiraati suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Okey. Baiklah, tuan-tuan semua, hari ini kita akan berbincang pasal i'lal. Yang semalam kita dah habis bincangkan pasal fungsi wazan. Cumanya saya tak ambil yang wazan if'ala, if'awwala, if'ala, saya tak ambil sebabkan itu tak begitu banyak digunakan tuan-tuan ya. Itu sangat sedikitlah digunakan. Okey, syukran Tuan Azizi, Puan Hamidah. Okey. Jadi tuan-tuan, saya dah cukupkan dah. Untuk yang faedah wazan dah cukup dah sampai sana saja. Maknanya sekarang kita masuk level 6. Sekarang tuan-tuan, kita dah masuk kepada level 6 tasrif. Masya-Allah. Okey, jadi pada level 6 ni tuan-tuan, tajuk dia adalah i'lal, nama dia. I'lalun, i'lal. Tajuk dia tuan-tuan semua ialah i'lal. Apa tu i'lal tuan-tuan? I'lal ni berkenaan dengan i'lal, ain lam lam, i'lal illah, berkaitan dengan harful illah. Haraf illah. Apa tu haraf illah ustaz? Haraf illah alif, waw, ya. Jadi tuan-tuan semua, i'lal adalah berkait dengan haraf illah. Jadi tuan-tuan, i'lal ni apa ni? Perubahan haraf illah. Perubahan haraf illah. Kita tengok dekat sini tuan-tuan ya. Okey, kita cuba tengok tuan-tuan semua. Dekat sini tuan-tuan, saya akan bagi satu perkataan. Satu perkataan tuan-tuan, iaitunya kata kerja dia iaitunya adalah soma. Soma yasumu. Yasumu. Soma yasumu. Okey. Jadi tuan-tuan, saya ambil contoh perkataan iaitunya soma yasumu. Maknanya apa? Berpuasa. Berpuasa tuan-tuan ya. Berpuasa. Ini contoh ni tuan-tuan. Saya ambil lah satu contoh berkenaan dengan i'lal. Apa tu i'lal tu? Dekat sini tuan-tuan, saya ambil contoh dia tuan-tuan, soma yasumu. Apa maknanya? Berpuasa. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya terlebih dahulu kepada tuan-tuan semua.
Apa wazan untuk soma yasumu, tuan-tuan? Apa wazan untuk soma yasumu, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia, tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Apa wazan untuk soma yasumu? Ada yang boleh? Soma yasumu. Okey, tak ada. Soma yasumu. Wazan dia, tuan-tuan. Wazan dia. Ada yang boleh tidak? Tuan Azizi terbaik. Ada lagi? Okey, betul. Wazan dia, tuan-tuan, iaitunya apa? Fa'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'ulu, tuan-tuan. Fa'ala, yaf'ulu. Jadi, tuan-tuan, sebelum belajar mengenai i'lal ni, tuan-tuan kena hadamkan. Pasal apa? Pasal wazan. Jadi, tuan-tuan semua, kalau nak senang belajar belajar mengenai i'lal ni, tuan-tuan kena hadam pasal wazan lah. Sebab kena tahu wazan tu. Okey. Jadi, tuan-tuan semua, wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Okey. Sekarang, tuan-tuan, saya nak tanya terlebih dahulu kepada tuan-tuan. Apa kata dasar daripada soma ataupun yasumu? Sama saja tu. Apa kata dasar dia, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia, tuan-tuan? Apa kata dasar dia? Cuba tulis dalam ruang komen. Tadi Tuan Azizi dah betul. Puan Hamidah tadi dah betul. Puan Zaidah okey. Puan Nurmadia okey. Puan Zaidah okey. Okey. Puan Nurmah fa fi'il tak sukun. Okey, nanti kita tengok ya Puan Nurmah ya. Okey. Sekarang tuan-tuan, apa kata dasar dia, tuan-tuan? Puan Zaidah, Puan Nurmadia, okey. Kata dasar dia, tuan-tuan semua, apa dia? Yang sejajar dengan fa adalah sad. Okey. Yang sejajar dengan fa adalah sad. Lepas tu yang sejajar dengan yang fa yang sad. Yang sejajar dengan ain adalah alif. Yang sejajar dengan lam adalah mim. Okey. Okey, tuan-tuan ya. Jadi kata dasar dia apa, tuan-tuan? Jazar kalimah dia iaitunya sad, alif dan mim. Cumanya, tuan-tuan, alif tak pernah jadi kata dasar. Alif tak pernah menjadi kata dasar, tuan-tuan. Jadi dekat sini, tuan-tuan, alif tu siapa sebenarnya dia? Alif tu siapa sebenarnya dia? Alif tu, tuan-tuan. Alif tu ialah, tengok pada fi'il mudhari' dia. Dekat sini alif tu bertukar jadi waw. Jadi kalau kata kerja 3 huruf, tuan-tuan ya, kalau 4 huruf bezalah. Ini so alif mim ni 3 huruf ni. Kalau dia 4 huruf 5 huruf tak boleh nak gunakan kaedah ni. Kalau kata kerja 3 huruf, tengok saja pada fi'il mudhari'. Alif tu berubah jadi waw. Maknanya dekat sini ialah waw, tuan-tuan. Jadi kata dasar dia, tuan-tuan, iaitunya sad, waw dan mim. Sad, waw dan mim. Sad, waw dan mim. Macam mana, tuan-tuan? Itu. Jadi, tuan-tuan, yang kedua, yang paling mustahak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar i'lal, apa dia? Kata dasar. Ingat, tuan-tuan ya? Yang paling mustahak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar i'lal, yang kedua apa? Kata dasar. Tuan-tuan kena pandai mencari kata dasar. Jadi yang pertama tadi apa?
wazan. Yang kedua adalah kata dasar. Tuan-tuan kena ingat yang dua tu penting tu. Kalau tiga huruf, kalau terjumpa alif, alif tak pernah kata dasar. Tadi kita kan nampak dekat sini kan alif. Yang sejajar dengan ain alif. Alif tak pernah jadi kata dasar. Maksud saya tuan-tuan semua ya, alif tak pernah kata dasar. Yang hanya boleh kata dasar tu selain daripada alif. Selain daripada alif boleh kata dasar. Alif tak boleh langsung. Kalau waw ya boleh Ustaz? Boleh. Waw ya boleh. Jadi macam mana Ustaz alif bukan kata dasar? Jadi alif ni hanya samaran saja. Siapa dia sebenarnya? Tengok pada mudhari'. Tengok pada mudhari' dia jadi apa? Oh, waw Ustaz. Okey, maknanya kata dasar dia adalah waw bukan alif. Ini berlaku untuk 3 huruf. Kalau 3 huruf kita boleh tengok pada mudhari' dia. Alif tu bertukar jadi waw. Oh, maknanya kata dasar dia waw. Boleh. Nak tengok macam tu. Nak tengok pada mudhari' boleh. Kalau kata kerja 3 huruf. Tapi kalau kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, tak boleh. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Betul, Puan Nurmah betul. Tak boleh dikata dasar. Alif tak boleh. Betul Puan Nurmah, terbaik. Okey, syukran. Okey, Puan Hamidah, okey. Syukran. Puan Zaidah, Puan Nurmah, Tuan Azizi, Puan Zainab. Okey, terbaik. Okey tuan-tuan ya. Dah, 2 poin tuan-tuan. Yang pertama wazan. Kena hadam. Yang kedua kata dasar. Kena tahu. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita tengok dekat sini. Dekat sini, kata dasar dia adalah sod, waw, mim. Sod, waw, mim. Sekarang tuan-tuan, perkataan soma yasumu ini mempunyai wazan. Sekejap. Mempunyai wazan fa'ala yaf. Sekejap, saya buat dalam table lah ya. Sebab dalam table lebih cantik. Okey. Ini perkataan soma yasumu tuan-tuan. Mempunyai wazan fa'ala yaf'ulu. Okey. Saya dekatkanlah ke sini nampaknya. Okey. Soma yasumu. Wazan ni tuan-tuan fa'ala yaf'ulu. Sekarang tuan-tuan, tadi kita dah jumpa dah kata dasar dia. Dasar dia tuan-tuan, bentuk asal dia gunakan sod waw mim. Dekat sini tuan-tuan, sod alif mim. Sod alif mim. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya adalah perkataan. Sorry tuan-tuan ya. Okey, kejap. Maknanya apa tuan-tuan? Perkataan sod alif mim ni, ini bukan bentuk asal dia tuan-tuan. Bentuk asal dia apa tuan-tuan? Bentuk asal dia iaitunya adalah sawama. Sawama. Ini bentuk original dia tuan-tuan. Ini bentuk original dia. Bentuk original dia tuan-tuan. Bentuk yang sebenarnya dia. Kenapa bentuk sebenarnya macam ni Ustaz? Sebab kan alif bukan kata dasar. Bukan bentuk asal dia alif tu. Alif bukan bentuk asal. Bentuk asal dia adalah waw. Maka saya letak dekat sini waw. Lepas tu baris waw. Ini kan waw sejajar dengan ain tuan-tuan. Sejajar dengan ain. Ain ni baris atas. Sebab tu tadi Puan Nurmah cakap Ustaz tak sama wazan pun Ustaz. Memang tak sama sebabkan dia bukan bentuk asal. Soma ni bukan bentuk asal tuan-tuan. Bukan bentuk asal. Bentuk asal dia adalah sawama. Alif kena tukar kepada waw. Jadi sebenarnya tuan-tuan bukan kena tukar ya, sorry. Alif sebenarnya dia adalah waw. Yang waw tu kena bagi baris atas. Kenapa Ustaz boleh bagi baris atas Ustaz? Sebabkan nak samakan dengan wazan. Wazan dia fa'ala. Maka waw ni kena bagi baris atas. Sehingga menjadi apa? Sawama tuan-tuan. Ini barulah sama dengan wazan. Barulah sama dengan wazan tuan-tuan. Sawama. Jadi tuan-tuan semua, ini bentuk original dia. Bentuk yang sebenarnya dia. Sawama.
Jadi tuan-tuan semua, bentuk original dia sawama. Lepas tu dia berubah menjadi soma. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua kalau sebagi dekat table dekat bawah ni. Table dekat bawah ni tuan-tuan. Original dia adalah sawama. Lepas tu dia boleh berubah menjadi apa? Soma. Asal dia sawama. Waw berbaris atas. Lepas tu dia berubah menjadi soma. Waw tu berubah jadi alif. Maknanya apa tuan-tuan? Huruf illah yang waw ni berubah menjadi alif tuan-tuan. Itulah yang dinamakan dengan i'lal tuan-tuan. Ada huruf illah yang berubah menjadi ada huruf illah yang berubah tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, original dia sama dengan wazan dia, sebiji dengan wazan. Tapi dia boleh berubah menjadi soma. Kenapa Ustaz? Itu yang kita nak belajar, itu yang kita nak bincangkan pada bab i'lal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, perbincangan pada bab i'lal apa? Berkenaan dengan perubahan huruf illah. Original dia sawama, lepas tu dia berubah menjadi soma. Kenapa? Itu yang kita bincangkan dalam i'lal tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Okey, fi'il. Okey, belum lagi Puan Nurmah, belum lagi. Fi'il mudhari' belum saya bincang lagi, nanti insya-Allah. Okey. Okey, Puan Tuan Azizi. Betul, menggantikan huruf illah. Betul, Tuan Azizi. Merubah huruf illah. Merubah huruf illah ya. Maknanya menyamar-nyamarkan huruf illah. Menyamarkan huruf illah. Berubah. Dari huruf illah waw menjadi huruf illah alif. Okey ya. Huruf illah waw menjadi huruf illah alif. Okey, merubah huruf illah ya. Tukar huruf illah. Yang kedua tuan-tuan. Yang kedua ya. Ini yang Puan Nurmah bagi tahu tadi. Fi'il mudhari' dia. Ni fi'il mudhari' ni tuan-tuan. Sama ke tidak fi'il mudhari' ini tuan-tuan semua dengan wazan dia? Yasumu sama tak dengan wazan dia? Yasumu sama tak dengan wazan dia? Sini wazan dia yaf'ulu, sama tak? Kalau tuan-tuan tengok dekat sini tak sama tuan-tuan. Apa yang tak sama Ustaz? Sod waw. Apa yang tak sama Ustaz? Dekat sini sod waw. Dekat sini fa'ain. Apa yang tak sama dia Ustaz? Baris dia yang tak sama. Baris dia tak sama. Baris. Dekat sini, sod ni baris depan. Dekat sini, fa dia baris sukun. Dekat sini, waw dia baris mati. Dekat sini, ain dia baris depan. Maknanya tak sama baris dia, tuan-tuan. Apa bentuk sebenarnya dia? Kalau yang sama dengan wazan, maknanya kita kena cari bentuk sebenar. Apa tu bentuk sebenar, Ustaz? Bentuk sebenar kena sama dengan wazan. Okey, kita bagi. Ya. Lepas tu, fa dia. Fa dia adalah sod tadi ya. Fa adalah sod. Kita bagi sod. Lepas tu ain. Ain adalah waw. Kita bagi waw. Lepas tu lam. Lam adalah mim. Kita bagi mim. Baris dia samakan dengan wazan. Wazan ni yaf'ulu. Maka dekat sini apa? Yasumu. Jadi tuan-tuan semua, bentuk sebenarnya dia adalah yasumu tuan-tuan. Bentuk sebenarnya dia adalah yaswumu. Ini bentuk original dia tuan-tuan. Bentuk original. Yaswumu. Jadi tuan-tuan semua, asal dia adalah yaswumu. Lepas tu, dia berubah menjadi apa? Yasumu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya adalah huruf illah original dia sebenarnya baris depan tuan-tuan. Lepas tu dia berubah menjadi baris mati. Jadi tuan-tuan, huruf illah dia sebenarnya baris depan. Tapi kenapa dia boleh berubah menjadi baris mati? Jadi tuan-tuan, juga i'lal maknanya apa? I'lal juga berkenaan dengan
perubahan baris pada huruf illah, tuan-tuan. Jadi huruf illah dekat sini ni sebenarnya dia original dia baris depan. Tapi dia boleh berubah jadi baris mati, baris sukun. Kenapa macam tu? Itu yang kita bincangkan pada i'lal, tuan-tuan. Jadi pada i'lal ni, tuan-tuan, perubahan huruf illah tu, waw berubah jadi alif, alif berubah, waw berubah jadi alif, ya berubah jadi waw, waw berubah jadi ya, macam tu, tuan-tuan. Ataupun perubahan baris dia, baris depan berubah jadi baris mati, macam ni, tuan-tuan. Itu yang kita bincangkan pada ilmu i'lal, tuan-tuan semua. Macam mana, tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Betul, Puan Nurmah. Yaswumu asal dia, betul. Jadi macam mana, tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas, tuan-tuan? Tuan-tuan kena hadamkan ni. Apa sebenarnya tajuk i'lal, maksud i'lal tu? Inilah maksud dia, tuan-tuan. Apa dia? Perubahan huruf illah, sama ada huruf dia yang berubah atau baris pada huruf tu yang berubah. Dua, tuan-tuan, ya. Macam mana? Okey. Wadih, jelas, ya? Syukran. Terbaik, Puan Nurmah. Puan Zaidah. Okey. Jadi, tuan-tuan. Okey, jelas, ya. Jadi, tuan-tuan semua, yang kena ingat, tadi macam saya cakap tadi, kita semua kena ingat, dalam belajar i'lal, i'lal ni berkaitan dengan alif wawiyah yang menjadi kata dasar, ya. Alif wawiyah yang menjadi kata dasar. Dan kita dalam belajar huruf illah ni, kita kena faham, kena hadam pasal wazan dan juga kata dasar. Sehingga kita boleh dapatkan macam ni, bentuk sebenar dan bentuk yang dah berubah. Okey, terbaik. Macam Puan Nurmah, macam qala yaqulu, betul, terbaik, betul. Sama macam tu Puan Nurmah, sama. Terbaik. Okey, terbaik, tuan-tuan semua, terbaik. Okey. Sekarang, tuan-tuan, Okey, sekarang tuan-tuan semua, saya nak teruskan kepada yang pertama dekat sana, kaedah i'lal, tuan-tuan. Yang pertama, kaedah i'lal. Terjumpa tak, tuan-tuan? Kaedah i'lal, tajuk dia. Kaedah i'lal, ya, tajuk dia. Kaedah i'lal. Yang pertama dekat sana apa, tuan-tuan? Waw dan ya ditukar menjadi apa? Menjadi alif. Sama ada alif tegak ke alif bengkok. Waw dan ya ditukar menjadi alif. Muka surat 131, betul? Betul, Tuan Abdul Halim. Dekat sini, tuan-tuan, kita belajar kaedah yang pertama, apa dia? Waw dan ya ditukar menjadi alif. Sama ada alif yang tegak ataupun alif yang bengkok. Okey, tuan-tuan, ya? Okey, yang pertama. Yang pertama, tuan-tuan. Sekarang, tuan-tuan, saya ambil contoh satu perkataan, tuan-tuan. Da'a. Da'a. Da'a dekat sini, tuan-tuan, ya. Da'a. Da'a yad'u. Maknanya apa? Berdoa. Da'a yad'u. Maknanya apa, tuan-tuan? Berdoa. Ustaz, semua yang seumpama tu sama je. Betul, Puan Nurmah, betul. Betul. Okey. Sekarang, tuan-tuan semua, kita cuba tengok dekat sini, da'a yad'u. Saya fokus kepada da'a ni, tuan-tuan. Saya fokus kepada da'a ni. Okey, da'a. Da'a yad'u. Kejap, tuan-tuan, ya. Okey. Da'a yad'u. Okey. Da'a yad'u dekat sini, tuan-tuan. Da'a yad'u. Apa wazan dia, tuan-tuan? Apa wazan dia, tuan-tuan semua? Apa wazan dia, tuan-tuan? Apa wazan dia, tuan-tuan? Da'a yad'u. Cuba tulis dalam ruang komen. Da'a yad'u. Tuan-tuan tengok dekat sana. Da'a tu 3 huruf, tuan-tuan. Senang saja tu, wazan 3 huruf. Apa wazan dia, tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Sila, tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen.
Apa wazan untuk da'a yad'u? Wazan ya, wazan. Adakah wazan istaf'ala yastaf'ilu, fa'ala yufa'ilu? Apa wazan dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Nak tengok ringkasan mengenai wazan? Ringkasan wazan tuan-tuan ada pada muka surat 152. Muka surat 152 ada dekat sana ringkasan wazan lah. Muka surat 152. Semua ada senarai wazan dekat sana tuan-tuan. 152 ada. Ataupun dalam kitab Nahwu muka surat 11. Ada dekat sana. Muka surat 11 ada dekat sana ringkasan wazan. Okey, terbaik Puan Nurmah betul. Puan Zaidah betul. Tuan Azizi betul. Puan Saidah betul. Apa tuan-tuan semua? Okey. Sorry tuan-tuan ya. Okey, wazannya apa tuan-tuan? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Wazan dia tuan-tuan semua iaitunya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Tuan-tuan dah belajar dah ni. Tuan-tuan dah belajar ni pada muka surat. Yang ni tuan-tuan dah belajar dah fa'ala wazan untuk da'a yad'u ni ada pada muka surat 69. Muka surat 69 tuan-tuan dah belajar dah ni. Da'a yad'u apa wazan dia? Fa'ala yaf'ulu. Muka surat 69. Muka surat 69 tuan-tuan dah belajar lah dalam ilmu tasrif. Muka surat 69. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya terlebih dahulu kepada tuan-tuan semua. Saya nak fokus kepada da'a fa'ala ni ya. Yang fi'il madi dia saja ya. Saya nak fokus kepada fi'il madi dia sahaja. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar daripada perkataan da'a tuan-tuan? Saya nak fokus kepada fi'il madi dia sahaja. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar dia. Okey, Puan Nurmah. Okey, terbaik. Puan Nurmadiah, Puan Nurmah, okey. Tuan Azizi, okey. Puan Zaidah, okey. Terbaik. Terbaik, betul. Jadi kata dasar dia tuan-tuan, tuan-tuan tengok saja. Yang sejajar dengan fa adalah dal. Yang sejajar dengan ain adalah ain. Yang sejajar dengan lam adalah alif. Alif tak pernah kata dasar. Jadi alif ni tuan-tuan, alif tu adalah samaran daripada waw ataupun ya. Alif adalah samaran daripada waw ataupun ya. Dekat sini tuan-tuan, macam mana nak tentukan Ustaz? Adakah dia sebenarnya dia waw, adakah dia sebenarnya dia ya? Kalau kata kerja 3 huruf, da, ain, alif, ini 3 huruf ni tuan-tuan. Boleh tengok pada mudhari' dia. Alif tu bertukar jadi waw. Oh, maknanya alif dekat sini sebenarnya dia adalah waw tuan-tuan. Sebenarnya dia adalah waw tuan-tuan. Jadi kata dasar dia tuan-tuan adalah da, ain, waw. Dal, ain, waw. Okey tuan-tuan dia, kata dasar dia adalah dal, ain, waw. Okey. Dah, sekarang tuan-tuan, maknanya da'a ni ini bukan bentuk sebenarnya dia. Kata dasar dia fa'ala. Maka bentuk sebenarnya dia tuan-tuan adalah apa? Kita ambil fa adalah dal. Sorry. Lepas tu ain adalah ain. Lepas tu lam dia tuan-tuan, tengok pada kata dasar, lam dia adalah waw. Kita bagi waw dekat sini. Samakan baris dia tuan-tuan. Fa'ala, maka sini apa? Da-a-wa. Maka tuan-tuan, bentuk sebenarnya dia adalah da'awa tuan-tuan. Da'awa. Bentuk sebenarnya dia adalah da'awa tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, dekat sini kita baru gunakan kaedah i'lal nama dia tuan-tuan. Kenapa da'awa berubah menjadi da'a? Kenapa da'awa? Kenapa waw berubah menjadi alif dekat ujung tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Itu yang kita nak bincang pada hari ini tuan-tuan. Kenapa?
Sebabkan tuan-tuan, jadi tuan-tuan semua, kalau ni kaedah dia tuan-tuan ya. Ni kaedah dia tuan-tuan ya, kena ingat tuan-tuan ya. Kalau ada huruf illah di ujung, macam ni da'a ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini, ada huruf illah di ujung, apa dia? Waw. Kalau huruf illah di ujung, sebelum dia baris atas, ini baris atas ni tuan-tuan ya, maka huruf illah tersebut tuan-tuan tukar kepada alif. Tukar kepada alif tuan-tuan. Ustaz, sini alif dia ada dua pilihan Ustaz. Sama ada yang tegak dengan bengkok. Macam mana tu Ustaz? Ada yang alif tegak, ada alif bengkok. Macam mana kita nak pilih Ustaz? Jadi kalau tuan-tuan dekat sini terjumpa ada huruf illah di ujung, sebelum dia baris atas, maka huruf illah kena tukar kepada alif. Alif dekat sini Ustaz ada dua pilihan. Ada alif tegak, ada alif bengkok. Kita nak pilih yang mana satu Ustaz? Tuan-tuan semua, kalau kata kerja 3 huruf, ni 3 huruf tuan-tuan ya, kata kerja 3 huruf tuan-tuan ya, kalau kata kerja 3 huruf, kalau yang sebenarnya dia adalah waw, maka tukar kepada alif yang tegak tuan-tuan. Tukar kepada alif tegak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, okey, sebab tu tuan-tuan, dekat sini ni dia berubah menjadi alif tegak. Jadi kaedah dia huruf illah di ujung sebelum dia baris atas, maka waw huruf illah tu tukar kepada alif. Sebabkan huruf illah dia adalah waw, maka tukar kepada alif yang tegak tuan-tuan. Ini berlaku kaedah kenapa kita pilih alif tegak, kenapa bukan alif bengkok. Tengok pada kata dasar dia tuan-tuan. Sini alif dia waw sini kan, maka alif tegak. Itu untuk fi'il yang 3 huruf tuan-tuan ya. Untuk fi'il yang 3 huruf tuan-tuan. Untuk fi'il yang 3 huruf. Jadi tuan-tuan kena pilih sama ada alif tegak ke alif bengkok. Kalau kata kerja 3 huruf tuan-tuan, macam tu cara dia. Jadi kalau kata dasar dia waw, tukar kepada alif tegak. Kalau kata dasar dia ya, maka tukar kepada alif bengkok. Macam tu tuan-tuan semua. Dan alif tak boleh terima baris. Macam tu tuan-tuan. Jadi itu kaedah dia tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab dia akan bagilah waw dan ya diganti menjadi alif jika dalam kitab ada tuan-tuan ya, yang nombor 1 waw dan ya diganti menjadi alif jika ada waw ataupun ya berharokat. Macam dekat sana da'awa, waw tu berharokat, berbaris. Yang asli dia, berharokat asli lah, yang original dia berbaris lah, da'awa. Jatuh selepas baris atas. Maka sebelum dia ada baris atas tuan-tuan. Da'awa, ain tu baris atas. Maka ditukar, diganti menjadi alif. Itu maksud dia tuan-tuan ya. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? Okey, syukran. Jelas. Okey, syukran Puan Nurmah, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah, Puan Zaidah. Okey, terbaik. Jelas ya? Beza halnya tuan-tuan. Okey, ini yang pertama. Okey, syukran Puan Zaidah, Puan Saidah, Puan Nurmadiah, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmah. Okey. Jadi tuan-tuan, macam mana pula yang contoh untuk yang ya Ustaz? Senang saja. Contoh yang ya tuan-tuan. Contoh kata kerja dia tuan-tuan, jaro. Jaro tu tuan-tuan maknanya berlari atau mengalir. Jaro ya jeri. Jaro ya jeri. Okey, sebelum cerita pasal i'lal, saya nak pastikan dulu. Apa wazan dia tuan-tuan? Jaro ya jeri. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Jaro ya jeri. Okey, betul Puan Nurmah. Ni kita nak bincang ni. Masya Allah. Puan Nurmah sangat-sangat semangat ya. Okey, sekarang tuan-tuan, jaro ya jeri. Jaro ya jeri tuan-tuan apa?
Wazan ni tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Wazan kita paling mustahak ni. Wazan tuan-tuan. Kena ingat wazan. Jaro ni 3 huruf tuan-tuan. Senang saja tu. 3 huruf tu fa'ala je semua ya. Okey, apa tuan-tuan? Wazan dia. Okey, Tuan Azizi terbaik. Ini tuan-tuan dah bincang dah mengenai jaro yang 3 dah. Ini ada tuan-tuan bincang dulu pada muka surat 76. Pada muka surat 76. Tuan-tuan dah bincang dulu dah. Muka surat 76. Muka surat 76. Tuan-tuan dah bincang dulu dah. Muka surat 76. Okey, terbaik. Puan Nurmadia, Puan Saidah, Puan Zaidah, Puan Nurmah. Terbaik. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia adalah fa'ala, yaf'ilu. Terbaik. Kita nak fokus tuan-tuan kepada fi'il madi dia. Fi'il mudhari' nantilah. Fi'il mudhari' ada tajuk khas dia, insyaAllah. Kita fokus kepada fi'il madi dia tuan-tuan. Okey. Okey tuan-tuan ya. Sekarang selepas kita tahu wazan, saya nak tanya lagi kepada tuan-tuan. Kata dasar lagi. Sebabkan 2 poin tu penting tu. Kata dasar. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Jaro tuan-tuan. Apa kata dasar dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Boleh tuan-tuan semua? Okey, terbaik. Okey, terbaik. Tuan Azizi, Puan Siti Mazmin, Puan Saidah. Terbaik. Tuan Abdul Halim, terbaik. Kata dasar dia apa tuan-tuan? Tengok, yang sejajar dengan fa adalah jim. Yang sejajar dengan ain adalah ra. Yang sejajar dengan lam adalah alif bengkok. Alif tak pernah jadi kata dasar. Jadi sebenarnya alif ni samaran daripada waw ke ya ni. Tengok pada fi'il mudhari' dia. Oh ya ustaz, maknanya alif bengkok ni adalah ya. Jadi tuan-tuan, kata dasar dia adalah ya. Kata dasar dia adalah ya tuan-tuan ya. Kata dasar dia adalah ya. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya lagi kepada tuan-tuan. Ini wazannya fa'ala. Maka bentuk original dia apa ni tuan-tuan? Kalau jaro ni tak sama ni. Kenapa sini alif bengkok sebenarnya adalah ya? Maknanya tuan-tuan dia tak original tuan-tuan jaro tu tuan-tuan. Tak original jaro tu. Tak sebenarnya dia tu. Sebenarnya dia apa? Fa'ala. Wazannya fa'ala. Okey, yang fa adalah jim. Saya buat dekat sini. Fa adalah jim. Lepas tu ain dia adalah ra. Lepas tu lam dia adalah ya. Lam dia adalah ya. Bukan alif bengkok ya. Ya. Jadi macam mana? Samakan baris dia. Jaro ya. Jaro ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bentuk sebenarnya dia adalah jaro ya. Bentuk original dia adalah jaro ya. Bentuk original dia tuan-tuan. Sekarang kita tengok kaedah tadi tuan-tuan. Tengok kaedah tadi tuan-tuan. Yang pada muka surat 131 tadi tuan-tuan. Apa kaedah dia? Ada waw ataupun ya di ujung. Macam ni di ujung ya. Waw ataupun ya di ujung. Ni waw ya di ujung ni. Original dia ya dekat ujung ni. Sebelum dia baris atas. Ra ni baris atas. Maka tukar huruf ilah yang ya ataupun waw tu kepada alif. Kita tukar tuan-tuan. Ya tu tukar pada alif. Alif dekat sini alif bengkok ke alif tegak ustaz? Sini ada 2 pilihan. Alif bengkok ke alif tegak? Kalau kata kerja 3 huruf, tuan-tuan kena ingat ni ya. Ni nak pilih ni, nak pilih ke alif bengkok ke tegak ni? Kalau kata kerja 3 huruf, tuan-tuan, kalau kata kerja 3 huruf dan dekat sana sebenarnya dia adalah ya, bukan waw. Kalau ya tuan-tuan, maka kita pilih yang alif bengkok tuan-tuan. Alif bengkok. Jadi tuan-tuan, pemilihan antara alif ataupun ya, pemilihan antara alif tegak ataupun alif bengkok ni tuan-tuan, ini kita kena pastikan tengok pada kata dasar. Ini berlaku untuk 3 huruf saja tuan-tuan ya. Beza dengan 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ya. Macam tu tuan-tuan. Jadi bentuk asal dia adalah jaro ya. Lepas tu berubah menjadi alif bengkok. Kenapa berubah? Sebabkan huruf waw ya dekat ujung sebelum dia baris
atas tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Jelas ya? Okey, terbaik. Jelas tuan-tuan? Okey, faham dan jelas. Syukran. Puan Normah, Puan Zaidah, Puan okey. Tuan Azizi, Puan Normadiah, Tuan Abdul Halim, terbaik. Terbaik, masya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan semua, ini kaedah yang pertama ya. Kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama apa tuan-tuan? Huruf ilah di hujung dan sebelum dia baris atas, maka huruf ilah tukar kepada alif. Alif ada dua pilihan, sama ada yang tegak ke bengkok. Ustaz, tadi Ustaz cakap, Ustaz ni kalau 3 huruf, Ustaz. Kalau 4 huruf macam mana, Ustaz? Contoh ni tuan-tuan, abda. Abda yubdi. Abda yubdi ni tuan-tuan, apa ni wazan dia tuan-tuan? Abda yubdi ni tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Abda yubdi. Ada yang tahu ke? Apa wazan abda yubdi? Ada yang tahu? Apa wazan untuk abda yubdi? Wazan dia tuan-tuan. Abda yubdi. Wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu tuan-tuan. Af'ala yuf'ilu. Okey, betul. Tuan Azizi, Puan Saidah. Abda yubdi. Ni contoh ni tuan-tuan yang kata kerja selain daripada 3 huruf ya. Lebih daripada 3 huruf ya. Ini kata kerja yang lebih daripada 3 huruf tuan-tuan ya. Abda tu 1, 2, 3, 4 huruf tu. Okey, terbaik. Ini wazan ni af'ala yuf'ilu. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Tengok yang sejajar dengan fa. Oh, ba. Yang sejajar dengan ain. Oh, dal. Yang sejajar dengan lam. Oh, alif bengkok. Alif tak pernah kata dasar tuan-tuan. Alif tak pernah menjadi kata dasar tuan-tuan. Alif tak pernah dikata dasar. Jadi sebenarnya siapa alif dekat sini ni? Tuan-tuan, kalau 4 huruf tuan-tuan tak boleh merujuk pada mudhari'. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Haram. Haram ni tuan-tuan ya. Kalau 4 huruf tak boleh nak merujuk pada mudhari' tuan-tuan. Siapa sebenarnya alif bengkok tu? Tengok pada mudhari' Ustaz. Tak boleh. Kalau 4 huruf tak boleh. Macam mana cara dia Ustaz? Tengok dalam kamus. Macam mana cara dia Ustaz? Dalam kamus ada cara dia lah. Okey, saya nak share lah cara dia tuan-tuan ya. Cara dalam kamus macam ni tuan-tuan. Ni saja saya nak share sikit. Sekejap. Okey, sekejap tuan-tuan ya. Okey. Okey tuan-tuan. Saya dekat sini saya searching lah. Jazar kalimah ataupun jazar fi'il. Abda. Saya searching macam ni tuan-tuan ya. Jazar fi'il abda. Dekat Google ni. Dekat Google ni tuan-tuan. Dekat Google. Dah jumpa tuan-tuan ya? Saya besar-besarkan sikit lah. Biar nampak ya. Okey. Ini tuan-tuan cari saja yang linggo ni. Ni linggo ni. Linggo tuan-tuan, cari yang linggo ni. Yang linggo ni yang jelas sangatlah. Tuan-tuan tengok dekat sini. Dia akan bagi ni. Jazar kalimah abda. Apa dia? Ba, dal, waw. Nampak tuan-tuan? Dalam linggo ni. Tak payah nak klik lah. Tak payah nak klik tuan-tuan ya. Tak payah nak tekan link dia. Tak payah. Tengok saja dekat sini. Jazar kalimah abda. Apa dia? Ba, dal, waw. Nampak tuan-tuan ya? Ni saya kena besarkan lagi ni. Oh, tak cantik, tak besar, tak jelas pula.
Terlalu besar ni. Ni. Mana yang linggo tadi ni? Saya pun susah nak cari ni. Mana linggo. Okey, ni tuan-tuan ya. Susah pula. Okey, dekat sini. Jazar, kalimah abda, ba, dal, waw. Jadi tuan-tuan, kata dasar dia apa tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan. Ba, dal, waw. Ba, dal, waw. Ba, dal, waw ya. Itu kata dasar dia tuan-tuan. Okey. Sekarang, kejap. Saya share lagi. Okey. Mana yang nota kita tadi ni? Okey. Jadi tuan-tuan, kata dasar dia bukan ba, dal, alif, bengkok. Tapi apa tuan-tuan? Waw. Jadi tuan-tuan tak boleh rujuk pada mudhari' ni tuan-tuan. Dekat mudhari' dia ya. Tak boleh. Haram. Betul Puan Norma. Haram tuan-tuan ya. Haram. Betul. Kalau 4 huruf, kalau 5 huruf, kalau 6 huruf, haram nak tengok pada mudhari'. Kalau 3 huruf, tak apa tengok pada mudhari'. Tak apa. Tapi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tak boleh nak tengok pada mudhari'. Tak boleh. Kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf tak boleh. Okey. Dah ya tuan-tuan ya. Maknanya kata dasar dia waw. Bukan ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rujuk pada mudhari' dekat sini ya. Sebenarnya adalah waw. Okey. Jadi tuan-tuan, kita tengok fokus kepada madi dia tuan-tuan. Kita fokus kepada madi dia tuan-tuan. Sorry. Kita fokus kepada fi'il madi dia. Pada madi dia tuan-tuan ya. Bentuk original dia apa ni tuan-tuan? Bentuk original dia adalah hamzah. Yang pertama hamzah. Af'ala, sorry. Kita bagi dulu wazan dia. Bentuk original dia maknanya adalah hamzah. Yang sejajar dengan fa adalah ba. Lepas tu yang sejajar dengan ain adalah dal. Sebab tu yang selepas dengan lam adalah waw. Samakan baris dia. Af'ala, abda, abdawa tuan-tuan. Maka kata dasar dia tuan-tuan semua, kata dasar dia lah maka bentuk asal dia tuan-tuan adalah abdawa. Ini bentuk original dia tuan-tuan. Bentuk original. Bentuk original tuan-tuan. Bentuk original dia adalah abdawa. Okey. Sekarang tuan-tuan kita jumpa lagi tuan-tuan. Huruf illah di ujung. Sebelum dia baris atas. Maka huruf illah sama ada waw ke ya ni, dekat sini waw lah. Kita kena tukar kepada alif tuan-tuan. Kena tukar kepada apa tuan-tuan? Alif. Jadi kalau ada huruf illah di ujung sebelum dia baris atas, maka huruf illah tu tukar kepada alif. Tukar tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan dekat sini ada pilihan. Alif tegak ke alif bengkok? Alif tegak ke alif bengkok ni? Ni ada pilihan dia lah. Alif tegak ke alif bengkok? Tuan-tuan semua, kalau kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, tak kisah dengan kata dasar dia. Dia terus saja buat alif, huruf ilah tu tuan-tuan berubah menjadi alif bengkok. Kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Yang huruf ilah dekat ujung tu tuan-tuan, pada kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, tukar saja jadi alif bengkok tuan-tuan. Tukar saja jadi alif bengkok tuan-tuan. Tukar sahaja jadi alif bengkok. Tak kisah. Kata dasar dia waw ustaz. Kata dasar dia waw ustaz. Tak kisahlah. Kalau kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kalau ujung dia huruf ilah dan kita kena tukar kepada alif, maka pilihlah alif bengkok tuan-tuan. Kalau kata kerja 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, macam tu tuan-tuan ya. Maka dekat sana kita bagi alif bengkok tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi dekat sini kita tak bagi alif tegak, alif bengkok. Macam tu tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Jelas ya? Okey, syukran Puan Zaidah. Puan Misalmah. Betul Puan Nurmah, betul. Betul, terbaik. Okey, jelas Puan Nurmah, Puan Salma. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey, itu sajalah tuan-tuan untuk perbincangan kita pada petang hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya.
Saya pun minta maaf atas segala kekurangan saya. Hai nakhtatim darsana al-yawm bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Astagfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.